Berita Al-Hijrah 19 Safar 7 Oktober, bayi setahun korban paling muda COVID-19. Juga Pak Menakan buat tak senonoh pada anak buah 6 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Seorang bapa saudara yang juga warga emas mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Mahkamah Session Kulim atas dua pertuduhan melakukan amang atau serangan seksual terhadap anak saudara lelaki yang berusia 6 tahun sejak Ogos lepas. Tertuduh Roslan Hassan, 62 tahun, didakwa memasukkan jari ke dalam dubur mangsa. Perbuatan itu dilakukan di rumahnya di Taman Senangin kira-kira jam 3 petang pada pertengahan Ogos 2020. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh melakukan perbuatan menggesel kemaluan pada dubur mangsa pada jam 4 petang pertengahan Ogos 2020 di alamat yang sama. Tertuduh yang bekerja sebagai pemandu teksi didakwa mengikut Seksyen 14-B Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017 bagi kedua-dua kesalahan terbabit. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan sebatan. Tertuduh juga didakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan yang bertentangan aturan tabi'i tanpa kerelaan. Tertuduh diikat jamin RM8,000 bersama seorang penjamin dengan syarat perlu melaporkan diri di balai polis setiap bulan. Mahkamah turut perintahkan jaminan tertuduh akan ditarik serta-merta sekiranya didapati mengganggu mangsa. Kes akan disebut semula 23 November depan. Seorang lelaki yang menyimbah air minuman kepada jurutol di Plaza Tol Buraya Shah Alam Kesas ditahan. Ketua Polis Daerah Subang Jaya Assistant Commissioner Risikin Satiman berkata lelaki berusia 30-an itu ditahan susulan laporan yang dibuat mangsa. Kejadian berlaku pada 7 pagi semalam ketika mangsa bertugas di Plaza Tol Kesas dari Puchong menghala ke USJ didatangi suspek yang memandu perdua beza masuk ke lorong tol dan mahu membuat tambah nilai. Namun mangsa memaklumkan bahawa tambah nilai hanya boleh dibuat di lorong bersebelahan dan suspek ke lorong seperti disyorkan sebelum berlalu pergi. Pada 9.05 pagi hari yang sama, suspek datang semula ke tempat mangsa bertugas dan memarahi serta menyimbah air minuman ke arah mangsa sebelum beredar. Risikin berkata mangsa yang takut dengan ugutan suspek tampil membuat laporan pada 4.25 petang. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan. 691 kes baru positif COVID-19 dilaporkan, tertinggi setakat ini. Lebih menyedihkan 4 kematian direkodkan, antaranya seorang bayi berusia setahun. Merupakan bayi lelaki warga negara Malaysia berumur 1 tahun. Kes dibawa mendapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sempurna pada 1 Oktober 2020. Keadaan kesihatan kes didapati merosot dan memerlukan bantuan pernafasan. Saringan COVID-19 didapati positif pada 5 Oktober 2020. Kes disahkan meninggal dunia pada 5 Oktober 2020 jam 4.25 petang. Ini adalah kematian pertama membabitkan bayi di negara ini. Selain itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, kes kematian ke-138 membabitkan seorang lelaki rakyat Malaysia berusia 60 tahun yang dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent Sandakan pada 25 September 2020. Kes kematian ke-139 membabitkan seorang lelaki rakyat Malaysia juga berusia 60 tahun di Sempurna. Kes kematian ke-141 membabitkan lelaki rakyat Malaysia berusia 85 tahun. Arwah mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan penyakit kesihatan mental. Lelaki itu ditemui tidak sedar diri pada jam 7 pagi semalam dan terus dibawa ke Hospital Pulau Pinang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui kempen pilihan raya negeri PRN Sabah antara punca peningkatan kes COVID-19 di negara ini.
Menurut beliau, PRN terpaksa diadakan apabila Yang di-Pertua Negeri membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN pada 30 Julai lalu. Saya akui kempen pilihan raya di negeri Sabah juga menjadi antara punca peningkatan kes-kes COVID-19. Pilihan raya negeri Sabah terpaksa diadakan apabila Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah pada 30 hari bulan Julai yang lalu. Ini sesuatu yang tidak dapat dielakkan kerana kita tertakluk kepada peruntukan di dalam perlembagaan. Pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Tambah beliau, apa yang amat dikendaki pada masa ini ialah kita semua mesti patuh kepada SOP dan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Petugas barisan hadapan dari agensi-agensi penguatkuasaan akan dikerah semula ke tempat-tempat awam untuk memastikan pematuhan SOP. Jika ada yang melanggar undang-undang, hukuman kompaun dan lain-lain akan dikenakan tanpa mengira pangkat dan darjat. Maaflah jika Abah ini mula menggunakan rotan sekarang. Dalam pada itu, kerajaan tidak bercadang melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP atau total lockdown di seluruh negara ketika ini seperti yang diadakan Mac lalu. Pelaksanaan PKP sekali lagi katanya boleh membawa kesan besar serta meruntuhkan sistem ekonomi dan sosial negara. Sekatan perjalanan rentas negeri dari Sabah ke Semenanjung, Sarawak dan Labuan akan dikenakan bermula 12 hingga 25 Oktober depan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pengecualian khas diberikan kepada kes-kes tertentu yang membabitkan kes kecemasan dan perkhidmatan perlu. Selain perlu mendapat kebenaran daripada Kementerian Kesihatan, kebenaran diberikan kepada rakyat Sabah yang memegang MyCard Kod H, pasangan kepada rakyat Sabah yang memiliki PAS Immigration Malaysia sah tempoh yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sabah atau bukti perkahwinan dan sijil lahir anak. Baik, semua individu yang mempunyai kontak rapat dalam majlis bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri diminta segera menjalani ujian saringan COVID-19. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata langkah segera itu bertujuan memastikan status kesihatan mereka selepas Menteri Hal Ehwal Agama itu disahkan positif virus tersebut. Di mana-mana pun, jika ada kes yang positif, maka mereka yang hadir kontak rapat. Contohnya kalau di sini berlaku, maka kontak rapat keliling ini memang akan dipanggil terus untuk buat. Yang lain-lain yang jauh-jauh tu, mereka mestilah serah dirilah. Mesti datang tampil ke depan untuk membuat saringan dan pemeriksaan. Begitu juga yang contohnya kes mesyuarat yang baru-baru ini diadakan, maka mereka yang kontak rapat tu dikenakan pengasingan, dikenakan kuarantin 14 hari. Beliau ditemui selepas merasmikan majlis penyampaian agihan keuntungan ladang rakyat Krian di Dewan Komuniti Bagan Serai. Tambah Datuk Nur Azmi, selain kuarantin di rumah, mereka yang terbabit juga perlu mengelakkan diri daripada bercampur dengan orang ramai. Katanya tindakan pencegahan dan kawalan itu perlu sebagai langkah berjaga-jaga dan mengelak sebarang kemungkinan. Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjadi pemimpin negara terbaru yang disahkan positif pandemik COVID-19. Pengesahan itu dibuat beliau dalam satu kenyataan yang dimuat naik di Facebook peribadinya semalam. Beliau pada masa yang sama menyeru orang ramai yang menghadiri majlis yang melibatkan kehadirannya dari 24 September hingga 4 Oktober agar menjalani pemeriksaan saringan COVID-19 di mana-mana klinik kesihatan dengan segera. Dan dalam majlis sama, Datuk Dr. Nur Azmi berkata kerajaan tidak bercadang untuk menutup semua sekolah walaupun kes positif COVID-19 semakin meningkat. Sekolah-sekolah terlibat hanya akan ditutup sekiranya terdapat kes positif COVID-19 melibatkan murid atau guru namun dengan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Sebab sekolah ni dia mempunyai SOP yang sangat ketat, Datuk. Sangat ketat sebenarnya. Penjarakan fizikal, pemeriksaan suhu dan juga aktiviti-aktiviti. Tidak ada aktiviti yang berlonggok-longgok beramai-ramai, tak ada. Dan orang keluar masuk sekolah pun tak ada.
Kalau mereka yang di asrama tu memang tak boleh balik. KKM berpandangan semua murid dan pelajar sekolah lebih selamat berada di sekolah kerana ditempatkan hanya dalam persekitaran tersebut sahaja dan tidak bercampur dengan komuniti luar. Sementara itu, mengulas dakwaan sesetengah pihak, kerajaan hanya menumpukan kepada pesakit COVID-19 dan mengabaikan pesakit-pesakit lain, tegas Datuk Nur Azmi, ia adalah tidak benar. Kata beliau, kerajaan tetap mengambil berat kebajikan dan merawat pesakit-pesakit bukan COVID-19 dengan baik. Malah katanya kerajaan menyediakan 85% katil di hospital untuk pesakit-pesakit lain dan 15 lagi adalah katil untuk hospital khas pesakit COVID-19. Di Terengganu, Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri JHEAT dan Pejabat Daerah Kuala Terengganu dihentikan operasi selama sehari. Pesuruhjaya JHEAT Man Azmi Arsyad ketika dihubungi media berkata langkah itu bagi memberi laluan kepada kerja-kerja sanitasi. Katanya beberapa pegawainya terlibat dalam program yang turut dihadiri Datuk Dr. Zulkifli. Mereka telah diarah menjalani ujian saringan COVID-19 dan kini masih menunggu keputusan lanjut. Berikutan penutupan itu, semua urusan pelanggan dan umum di pejabat ditunda. Pegawai dan kaki tangan juga diarahkan untuk bekerja dari rumah pada hari ini. Namun, Mat Azmi berkata segala aktiviti keagamaan di masjid dan surau dibenarkan berjalan seperti biasa. Selepas ini, 2 juta rokok putih dirampas. Masih bersama Berita Al-Hijrah, menggunakan 3 bot pancung yang dilengkapi enjin berkuasa tinggi dan bergerak dalam masa yang berbeza serta diawasi tontok. Itu antara modus operandi MO terbaru yang digunakan penyeludup rokok putih di Kelantan. Bagaimanapun cubaan itu dipatahkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Kelantan dan 2 juta batang rokok dengan nilai 1.5 juta ringgit termasuk cukai berjaya dirampas. Bot pertama masuk seawal pagi, bot kedua masuk selepas itu dan bot ketiga masuk 2 atau 3 jam selepas itulah. Jadi susunan bot-bot ni akan mengelirukan penguatkuasa dan juga nelayan-nelayan tempatan. Tetapi mereka juga menggunakan MO yang biasa mereka gunakan, iaitu penggunaan tontor. Semasa serbuan dibuat daripada jalan laut, memang banyak tontor-tontor yang ada di situ. Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata dalam kejadian jam 7.30 pagi semalam ketika pihaknya yang sudah menjalankan rondaan UPS damai di perairan pantai Sabak, mereka mengesan sebuah bot pancung dalam keadaan mencurigakan sebelum bot berkenaan memecut memasuki kuala pantai Sabak ketika dihampiri untuk pemeriksaan. Sebaik tiba di tebing sungai, Tekong dan beberapa suspek dalam bot berkenaan melarikan diri dan meninggalkan bot bersama muatannya berupa rokok yang diisi dalam kotak-kotak besar dan dimasukkan dalam plastik hitam dan putih. Pemeriksaan lanjut di kawasan berkenaan membawa kepada penemuan 2 buah lagi bot pancung dan sebuah lori berisi rokok seludup yang ditinggalkan di tebing sungai. Hasil keseluruhan rampasan rokok, 3 bot pancung dan sebuah lori dianggarkan bernilai 2.3 juta ringgit. Semua barang rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Maritim Kelantan untuk siasatan lanjut dan kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Ini merupakan rampasan rokok putih terbesar oleh Maritim Kelantan sejak ditubuhkan pada 2006. Suspek yang membuang sisa buangan hingga mencemarkan Sungai Batang Benar dinilai Negeri Sembilan sudah pun dikenal pasti. Polis Negeri Sembilan yakin individu berkenaan dapat ditangkap tidak lama lagi. Timbalan Ketua Polis Negeri Senior Assistant Commissioner Cik Zakaria Uthman berkata pegawainya kini berada di sebuah negeri di mana suspek tinggal dan yakin individu berkenaan dapat ditangkap seterusnya didakwa di mahkamah. Katanya selepas menerima laporan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN mengenai insiden itu, kertas siasatan dibuka dan pihaknya sedang memburu suspek yang disyaki terbabit mencemarkan Sungai Batang Benar. Kita telah membuka siasatan, kertas siasatan
Seperti saya kata itu, Seksyen 430 kerana kesiksaan yang menyebabkan pencemaran tali air atau sungai. So insyaAllah pihak polis sedang menjejaki suspek. Kami berharap dalam masa terdekat kita akan dapat tangkap suspek itu. Kes berkenaan akan disiasat mengikut Seksyen 430 Kanun Kesiksaan kerana mencemarkan tali air atau sungai. Jika disabit kesalahan, penjara 5 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, ketika melawat lokasi pencemaran, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Kesihatan Alam Sekitar, Koperasi dan Alam Sekitar, Koperasi dan Kepenggunaan S. Virapan berkata, pihak berkuasa sedang membersihkan tempat pembuangan haram di kawasan perindustrian nilai yang disyaki menjadi punca pencemaran Sungai Batang Benar. Kerajaan Negeri Selangor sebelum ini mendakwa kawasan perindustrian nilai 3 dipercayai menjadi punca sungai berkenaan tercemar sebelum mengalir ke Sungai Semenyih. Sungai Batang Benar mengalir terus ke Sungai Semenyih dan terletak sejauh kira-kira 30 km dari LRA Sungai Semenyih. Prosedur operasi standard SOP pengurusan bencana banjir dijangka akan dimuktamadkan tidak lama lagi sebelum musim tengkujuh yang dijangka bermula pada awal November. Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Terengganu, Lieutenant Colonel Cik Adam A. Rahman berkata, SOP itu meliputi penyediaan makanan di Pusat Pemindahan Sementara PPS, operasi menyelamat, cara beribadat di PPS dan lain-lain. Beliau yang juga pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Terengganu berkata keadaan sesak di PPS boleh meningkatkan risiko penularan COVID-19 di negeri tersebut. Setakat ini jumlah PPS masih sama, namun pihak berkaitan akan melakukan pengemaskinian bagi memastikan mangsa banjir dapat diuruskan mengikut norma baru pandemik. Di dalam menghadapi cabaran monsun timur laut ini, kita masih berada dalam pengurusan bencana wabak COVID-19 yang mana kebiasaan baharu yang kita harus terapkan kepada semua sekali. Dan insya-Allah pihak Sekretariat Pengurusan Bencana juga merancang untuk melakukan latihan bagi menghadapi pengurusan di Pusat Pemindahan Sementara ataupun PPS dengan cara norma baharu. Sebab kita tidak boleh lagi mengamalkan dengan cara-cara yang terdahulu di pusat-pusat pemindahan. Maksudnya setiap pusat pemindahan tu SOP-nya bagaimana makanan diambil, tidak ada lagi gotong royong untuk memasak dan sebagainya. Beliau berkata kepada media selepas tamat latihan menyelamat di air bersama media sempena kesiapsiagaan menghadapi bencana MTL 2020-2021 di Pusat Rekreasi Kalang Warisan Kuala Terengganu. Antara aktiviti dilakukan ialah simulasi menyelamat di air, latihan balingan untuk menyelamatkan mangsa lemas, pengendalian bot dan kecemasan asas. Tambah Cik Adam lagi, APM juga telah bersedia menghadapi banjir di kala pandemik COVID-19 dengan kekuatan 350 anggota serta aset yang telah diselenggara. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan pelbagai agensi dalam usaha menyelamat mangsa banjir supaya tiada kesesakan di atas lori dan bot yang boleh menjurus kepada peningkatan kes coronavirus. Kesempitan hidup seorang warga emas yang menjaga 9 cucu mendapat perhatian Ibu Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Bantuan kerusi roda dan makanan asas diserahkan pengarah APM Terengganu, Lieutenant Colonel Cik Adam Cik Abdul Rahman kepada Maimun Yunus di rumahnya di Kampung Baru Kubur Timah, Batu Rakit. Menurut Cik Adam, bantuan ini adalah hasil inisiatif Ketua Pesuruhjaya APM Datuk Roslan Wahab dan sumbangan warga kerja APM Pusat sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat CSR. APM juga akan membantu keluarga Maimun mengikut keperluan dan akan turun padang meninjau lebih banyak golongan miskin yang memerlukan pertolongan. Kami di APM Terengganu menyampaikan bagi pihak APM, Ibu Pejabat, Pegawai-Pegawai Kanan di Ibu Pejabat, amanah daripada Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya. Mereka mengambil inisiatif mengumpul sedikit dana daripada Pegawai Kanan untuk memberikan sumbangan CSR kepada Makcik Maimun kita ni, yang seperti mana kita tahu sumbangan ni sangat diperlukan untuk mereka.
bagi memenuhi keperluan harian. Sementara itu, Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Baru Kubur Timah, Muhammad Yusof Sulong berkata pihaknya sering membantu dari sudut bekalan makanan dan sebagainya. Pemantauan berterusan akan dilakukan bagi memastikan kebajikan keluarga Maimun terjaga dan mendapat bantuan bersesuaian. Akan sokong daripada kau berkenaan ni. InsyaAllah dapat demo mari, lalu mari. Sokong dengan benda contoh Maimun ni. Itu saja mana kita boleh memberi laporan sikit banyak. Kita kena pantau dalam keadaan. Kita pantau, selalu pantau. Bagi Maimun Yunus, dia bersyukur kerana dirinya bersama cucu mendapat perhatian pihak APM dan MPKK Baru Kubur Timah. Saya ucapkan terima kasih pada MPKK Kubur Timah dengan APM. Mari beri bantuan rumah saya, kursi roda dengan bantuan makanan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah. Saya bersyukur pada Tuhan pada yang perhatian merata rumah saya. Maimun turut berterima kasih kerana diberikan kerusi roda baru kerana yang lama telah uzur dan tidak berfungsi dengan baik. TV Al-Hijrah pada bulan lepas pernah menyiarkan kisah hidup Maimun yang hidup daif bersama cucunya yang ramai selepas kehilangan suaminya. Selepas ini, coklat teleskop menggiurkan warga net. Bertemu kembali, sekurang-kurangnya 5 terbunuh termasuk kanak-kanak selepas tertimbus tanah runtuh akibat ribut tropika Gamma di Chiapas, selatan Mexico. Ribut yang membawa hujan lebat dan banjir itu turut memaksa ribuan penduduk berpindah. Ada juga yang dilaporkan lemas ketika cuba meredah sungai yang membawa arus deras. Sementara itu, di selatan Tabasco, semua penduduk dilihat memindahkan barang masing-masing sebagai langkah berjaga-jaga apabila paras sungai Grijalva melebihi paras bahaya. Ribut tropika Gamma telah menyebabkan kira-kira 600,000 penduduk terjejas selain menenggelamkan rumah mereka di tenggara Meksiko. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah meninggalkan hospital hanya selepas 4 hari menerima rawatan COVID-19. Trump dilapor menyambung rawatan di White House dalam masa sama meneruskan kempen bagi pemilihan presiden. Pergerakan beliau keluar dari hospital berkenaan disiarkan secara langsung menerusi televisyen apabila berjalan keluar dari bangunan sebelum menaiki limuzin. Terdahulu, Trump menerusi akaun Twitternya berkata, rakyat Amerika yang sudah kehilangan hampir 210,000 orang akibat virus itu tidak perlu berasa takut dengan COVID-19. Sebaik tiba di White House, Trump juga dilihat membuka pelitup mukanya sekaligus mengundang kemarahan pesaingnya Joe Biden yang menegur Presiden AS itu kerana memberi harapan palsu kepada penduduknya berhubung pandemik COVID-19. Kepulangannya ke White House dilihat sudah dirancang bagi membuktikan Presiden itu dalam keadaan sihat dan berupaya meneruskan kempen. Menjelang sebulan sebelum pemilihan Presiden pada 3 November, pungutan suara menunjukkan populariti Trump berada di belakang penjabarnya Joe Biden. Jumaat lalu, Trump dan isterinya Melania disahkan positif COVID-19 dan berita itu menjadi tajuk hangat di Twitter dan pengguna mengulang siar kenyataan pemimpin itu yang lantang mengkritik risiko pandemik dan langkah keselamatan seperti pemakaian pelitup muka. Idea seorang chef di Las Vegas yang menghasilkan reka bentuk teleskop dari coklat mendapat pujian ramai, khususnya peminat coklat. Maury Wishon tidak menyangka video pembuatan coklat berkenaan yang dikongsikan menerusi Facebooknya ditonton lebih 4 juta warga net.
Lelaki terbabit membuat teleskop berkenaan di dapur rumahnya sebelum berkongsi video proses pembuatan di Facebook. Menerusi video berdurasi 3 minit dan 13 saat itu, Gui Chun menyiapkan beberapa bahagian teleskop berkenaan menggunakan pelbagai jenis coklat sebelum mencantumkannya. Dia memulakan rekaan itu dengan menyiapkan tapak teleskop dengan menggunakan coklat putih dan coklat susu. Menurutnya, kreativiti yang dihasilkan kali ini adalah paling rumit dan dibuat dengan sangat teliti. Gui Chun turut menggunakan warna keemasan untuk mendapatkan impak rekaan yang lebih realistik. Ia kelihatan tulen dan ramai tidak menyangka bahawa teleskop itu diperbuat daripada coklat. Baik, sungguh menarik teleskop itu. Baik, sekian berita lincah untuk malam ini. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.